Bersama lagi dengan Cikgu Rozayu untuk tajuk hari ini mengenai fasa-fasa bulan. Diharapkan semua murid bersedia dengan tajuk yang amat menyeronokkan ini. Jom kita semak objektif pelajaran hari ini. Objektif pelajaran yang pertama, murid akan dapat menganggar tarikh dalam bulan Qamari bagi setiap fasa bulan. Yang kedua, murid dapat menjelaskan bentuk fasa bulan melalui lakaran dan penulisan. Ini pula adalah kriteria kejayaan. Seterusnya, kemahiran proses sains yang terlibat. Dan yang terakhir sekali, kebat, menganalisis dan menghubung kait. Alangkah indahnya bulan di langit, terutamanya waktu bulan purnama. Apa tunggu lagi? Jom! Fasa bulan pertama, anak bulan. Yang kedua, bulan sabit baru. Yang ketiga, bulan separa. Yang keempat, hampir purnama baru. Yang kelima, bulan purnama. Berikutnya, fasa bulan keenam, hampir purnama lama. Ketujuh, bulan separa kembali. Dan ke-8, bulan sabit. Sekarang kita lihat tarikhnya. Bagi anak bulan, pada 1 hari bulan, bulan sabit 4 hari bulan, bulan separa 8 hari bulan, hampir purnama baru 12 hari bulan dan bulan purnama pada 15 hari bulan. Sejurus selepas bulan purnama, hampir purnama lama 18 hari bulan, bulan separa 22 hari bulan dan bulan sabit 26 hari bulan. Selepas ini, kita akan mempelajari bagaimana melakar fasa bulan dengan cara yang betul. Cikgu kongsikan sedikit tips supaya murid-murid dapat membuat lakaran fasa bulan dengan tepat dan sistematik. Boleh mencuba di rumah. Dengan tips yang sebentar lagi cikgu berikan, cikgu yakin semua murid dapat melakarkan fasa bulan dengan tepat. Mula-mula sekali kita sediakan gunting, pembaris, pensel, marker pen, kertas lukisan dan mountain board. Seterusnya, apa yang perlu murid buat? Okay, lihat macam mana cikgu buat bulatan menggunakan penutup botol yang saiz sederhana. Di sini cikgu lakarkan 4 bulatan di bahagian atas dan 4 bulatan lagi di bahagian bawah. Cara ini adalah yang paling mudah sekali untuk murid ingat bagaimana nak lakar bentuk fasa bulan dalam takwim Qamari kita. Okey, formula yang kita gunakan bagi lakaran bentuk fasa bulan adalah simbol X. Ya. Lihat simbol X yang cikgu sediakan. Seperti ini. Kita akan gunakan simbol X ini untuk setiap lakaran. Sekarang kita nomborkan setiap bulatan supaya kita senang ingat bentuk setiap fasa bulan. Ada 8 nombor mewakili 8 bentuk fasa bulan. Selepas ini cikgu jelaskan bagaimana kita gunakan bentuk C terbalik dan C betul untuk setiap lakaran. Untuk nombor 1, kita perlu gelapkan hampir keseluruhan. Nombor 1 mewakili anak bulan. Jadi kita perlu gelapkan keseluruhan bulatan.
Seterusnya, lihat di sini C terbalik. Kita masukkan di nombor 2. Kita lakarkan bulan sabit betul-betul menyerupai C terbalik. Seperti itu ya. Bulatan yang ketiga, kita hanya menggariskan garisan lurus separuh daripada bulatan. Manakala bulatan yang keempat, kita buat untuk bentuk pasal bulan hampir purnama baru dengan cara begini. Setelah selesai keempat-empat, kita warnakan ataupun kita gelapkan kawasan bulan semuanya sebelah kiri. Gelapkan sebelah kiri sahaja bagi bulatan 2, 3 dan 4. Sekarang kita akan bentukkan bulatan 5, 6, 7 dan 8. Cuma kita terbalikkan sahaja bentuk tadi tetapi menggunakan C betul ya, seperti C. Yang kelima, kenapa cikgu tak gariskan ataupun bentukkan? Kerana yang kelima adalah bulan purnama. Jadi kita biarkan sahaja kawasan bulan yang cerah. 6, kita hanya terbalikkan daripada nombor 4. 7, kita buat garisan. Dan yang ke-8 ni, kita buat bulan sabit, terbalikkan sahaja daripada nombor 2 tadi. Dan menyerupai seperti C. Begitu ya. Buat seperti itu. Cara yang sama kita gunakan untuk menggelapkan kawasan bulan, tetapi hanya terbalikkan sahaja. Dengan mengikut formula X tadi, 6, 7, 8, C. Bentuk C yang sebenar. Jadi, hitamkan 6, 7 dan 8 sebelah kanan sahaja. Semua sebelah kanan ya. Ada perbezaan antara 2, 3 dan 4 dan 6, 7 dan 8 dari segi kawasan bulan yang gelap. Murid lihat ya perbezaan ini. Jadi bila tahu perbezaan, murid dapat lakarkan bentuk pasal bulan dengan tepat. Kita pun hampir selesai melakar dan menggelapkan kawasan bulan mengikut formula X tadi. Jadi tengok sini nombor 2, semua yang cerah, kawasan bulan yang cerah berbentuk C terbalik. Manakala 6, 7 dan 8, kawasan yang cerah adalah berbentuk C yang sebenar. Itu yang formula yang cikgu gunakan selama ini ya, supaya murid boleh faham dan boleh lakar bentuk pasal bulan. Di sini cikgu sediakan satu urutan lah ya untuk menunjukkan bentuk pasal bulan. Ini kira cara kedua. Untuk murid-murid yang lemah boleh guna cara ini ya. Seronok buat ni. Sebab sambil kita melakar, murid boleh menganggarkan tarikh bagi fasa bulan tersebut mengikut takwim Qamari kita. Jadi kita hanya membentukkan sahaja. Kenapa cikgu perlu gunakan garis putus-putus? Supaya garis putus-putus itu menunjukkan fasa bulan purnama ya, bagi setiap 15 hari bulan. Okay, sekarang selepas kita lakarkan mengikut formula, ini bulan purnama, tidak perlu buat apa-apa. Yang ke-6 baru kita lakarkan kembali menyerupai C sebenar. Yang ke-7 sama seperti 3. Dan yang ke-8
posisi sebenar. Lagi sekali kita gelapkan. Seperti yang Cu cakap tadi, gelapkan 2, 3, 4 hanya sebelah kiri sahaja. Senang. Sebelah kiri sahaja. Jadi kita nampak 2, 3 dan 4 iaitu sebelum bulan purnama, kawasan bulan yang gelap hanya sebelah kiri. Manakala kawasan bulan yang gelap bagi nombor 6, 7 dan 8 gelapkan sebelah kanan. Begitu. Ya. Jadi kita sudah selesaikan lakaran bentuk fasa bulan. Sambil melakar, sambil membuat berhubungan ruang dan masa, ya. Tarikh-tarikh yang perlu kita tahu semasa fasa bulan berlaku. Okay, sekarang cikgu guntingkan semua bentuk tadi untuk ditampalkan atas mountain board supaya lebih nampak real sikit, ya. Jadi cikgu gunting semua 8 bulatan tadi, gunting semua dan susun di atas mountain board seperti ini dan tampal untuk menunjukkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Tugasan 1, murid perlu lengkapkan fasa bulan dan tarikh mengikut takwim Qamari pada model yang dibina. Murid-murid perlu bina model seperti ini. Gunakan tips yang cikgu beri, susunkan atas mountain board dan lengkapkan model murid dengan bentuk fasa bulan dan tarikhnya mengikut takwim Qamari. Murid gunakan kreativiti untuk melengkapkan model masing-masing. Tugasan yang kedua, teliti rajah yang diberi dan jawab soalan yang berikut. Lakarkan bentuk fasa bulan di kotak S. Murid boleh salin semula rajah P, Q, R dan S dan lengkapkan rajah yang sepatutnya di S. Tugasan yang ketiga pula, teliti video fasa bulan berikut dan bina carta palang yang menunjukkan fasa bulan seperti berdasarkan video. Carta palang murid-murid mestilah menunjukkan tarikh melawan saiz bulan. Bersama-sama kita tonton video ini. Ini merupakan soalan kebat ya murid-murid. Setelah menonton video sebentar tadi, di sini cikgu berikan sedikit bimbingan kepada murid bagaimana membina carta palang untuk menunjukkan pemboleh ubah manipulasi iaitu tarikh dan pemboleh ubah bergerak balasnya adalah saiz fasa bulan. Melalui carta palang yang murid bina nanti, murid telah mengaplikasikan satu lagi kemahiran proses sains iaitu menggunakan ruang dan masa yang mana murid telah masukkan tarikh dan juga saiz fasa bulan. Apabila murid selesai menyiapkan pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas seperti di video ini, murid terus masukkan tarikh, ramalkan tarikh berdasarkan video. Jadi tarikh bagi gambaran pertama iaitu bulan purnama, tarikhnya adalah 15. Jadi murid masukkan palang. Sama ada palang itu adalah palang yang tertinggi ataupun yang terendah. Diikuti dengan tarikh seterusnya 18, 22 dan 27. Jadi murid masukkan palangnya.
nilai murni yang diselitkan melalui pelajaran hari ini. Kita perlu bersyukur dengan kejadian dan fenomena yang berlaku di pesantren kita. Sekian untuk slot PDPC kali ini. Semoga semua murid dapat memahami dan seronok belajar. Sekian, terima kasih. Bye.